Buletin Didik 23 Oktober bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin minggu ini meneruskan sesi libat urus dan kali ini bersama warga pendidikan di negeri Sarawak. Menerusi perkongsian di laman Facebook beliau hari ini, Datuk Dr. Razzie memaklumkan akan ke daerah Lundu yang terletak kira-kira 100 km dari Bandar Kuching untuk sesi pemantauan dan libat urus. Beliau turut memberitahu akan meneruskan sesi libat urus ke Sri Aman esok dan merancang untuk mengadakan minum petang santai bersama 100 guru di sekitar Sri Aman pada jam 4 petang. Bagi memastikan perkembangan pendidikan sentiasa berada di landasan yang betul dan semakin relevan dengan kehendak semasa, warga pendidikan harus bijak mengadaptasi falsafah pendidikan kebangsaan yang dijunjung mereka. Ia juga dapat meningkatkan kualiti seorang pendidik sekaligus merealisasikan kemenjadian murid-murid yang holistik. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia secara tidak langsung menuntut para pendidik untuk sentiasa berfikiran kreatif dan proaktif dalam menyampaikan ilmu, terutama secara dalam talian. Kita seharusnya melangkah sederap bagi memastikan segala apa yang telah dirancang dapat disempurnakan serta disesuaikan dengan situasi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Beliau berkata demikian pada Konvensyen Pendidikan Putrajaya 2021 secara dalam talian siang tadi. Tambahnya, konvensyen tersebut adalah platform bagi guru berkongsi segala bentuk pengetahuan, kemahiran, penyelidikan serta inovasi yang bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada murid-murid, bahkan kepada dunia pendidikan secara umumnya. Sementara itu, konvensyen tersebut diadakan selari dengan 6 aspirasi murid seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Datin Sri Nur Zamani berkata, objektif utamanya ialah memastikan setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Usaha ini dapat dijemakan dari semasa ke semasa melalui penggabung jalinan aplikasi yang menekankan aspek pelibatan murid secara aktif dan menyeluruh agar selari dengan aspek 4.6 iaitu murid sebagai pembelajar aktif dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2. Jelasnya, konvensyen anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya dengan kerjasama Yayasan Guru Tun Husin On itu juga bertujuan mewujudkan kerjasama organisasi secara optimum dalam meningkatkan profesionalisme keguruan, khususnya dari aspek pedagogi dan amalan terbaik PDPR para guru. Penggunaan bahasa kebangsaan di mahkamah perlu dimartabatkan dan wajar dijadikan bahasa utama, terutama ketika menjalani prosiding atau perbicaraan. Sejak 41 tahun lalu, naskah sahih undang-undang telah ditulis dalam bahasa Melayu selain Perlembagaan Persekutuan. Justru ia wajar diamalkan peguam mahupun hakim di Malaysia kerana ia bahasa kebangsaan dan lambang yang mewakili negara. Isu ini dibincangkan dalam bicarawara perundangan penggunaan bahasa Melayu di mahkamah ibarat melepaskan batuk di tangga menerusi studio siaran langsung media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Sikap seolah-olah mengetepikan bahasa Melayu dalam mahkamah sering menjadi perdebatan dalam kalangan pecinta bahasa. Menurut Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul, papan tanda mengingatkan peguam dan hakim menggunakan bahasa kebangsaan seakan tidak diendahkan. Di mahkamah itu memang ada papan tanda di dalam mahkamah gunakan bahasa kebangsaan. Tetapi malangnya di dalam prosiding mahkamah itu, dalam prosiding pembicaraan itu tidak ditekankan sangat penggunaan bahasa Melayu ini, bahasa kebangsaan ini di dalam proses pembicaraan. Jadi seolah-olah satu pembaziran dibuat papan tanda gunakan bahasa kebangsaan itu ditampal di dalam mahkamah kerana jika ia tidak digunakan, pada saya ia adalah satu penghinaan terhadap bahasa kebangsaan itu sendiri. Kenyataan Muhammad Khairul itu disokong oleh seorang lagi peguam, Malcolm Fernandez, yang merasakan peringatan terbabit bagai satu hiasan di dalam mahkamah. Kenapa mereka menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu?
selalunya isu ini adalah suatu isu, saya harap pelayar-pelayar tak marah dengan apa yang saya katakan. Ini adalah suatu isu nak menunjukkan sesuatu glamour. Jadi kalau saya berhujah dalam bahasa Inggeris, maksud tu saya ini lebih berpendidikan. Kalau saya berhujah dalam bahasa Inggeris, maksud tu saya glamour, saya belajar kat luar negeri. Tambahnya, amat penting setiap pengamal undang-undang untuk bersikap patriotik dengan menggunakan bahasa kebangsaan ketika prosiding di mahkamah. Pensyarah Pusat Bahasa Universiti Islam Antarabangsa UIA, Nurma Abdul Karim pula berpandangan penggunaan bahasa Inggeris dalam prosiding mahkamah berikutan pengamal undang-undang tidak mahir untuk mentafsir bahasa Melayu. Nurma mengakui terdapat beberapa perkataan yang sukar untuk ditafsir, namun menjadi tanggungjawab pengamal undang-undang itu untuk mempelajarinya. Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya dari Jabatan ataupun Division Bahasa Melayu, kami tawarkan kursus Bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar undang-undang. Pelajar undang-undang ni perlu ambil satu kursus, ya. Mereka belajar Bahasa Melayu, ya. Dan penguasaan Bahasa Melayu pelajar, mereka dah mahir, ya. Memang mereka mahir dalam bahasa Inggeris, tapi bila mereka belajar Bahasa Melayu, yang pengajar-pengajar dari division saya mengajar, diharapkan, ya, sumbangan kami ni dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka. Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 memperuntukkan segala prosiding selain pemberi keterangan oleh saksi dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau mana-mana mahkamah rendah hendaklah dalam bahasa kebangsaan. Walaupun terdapat kebenaran menggunakan bahasa Inggeris atas sebab yang tidak dapat dielakkan, pengamal undang-undang seharusnya menjadi contoh kepada rakyat Malaysia dengan mematuhi akta yang ditetapkan dengan memartabatkan bahasa Melayu. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di Kuching pagi tadi untuk melakukan lawatan kerja ke Sarawak. Ia merupakan lawatan rasmi pertama Datuk Seri Ismail ke negeri berkenaan selepas menjadi Perdana Menteri. Beliau yang menghadiri taklimat khas Hala Tuju Pembangunan Sarawak turut dijadual melawat tapak pembinaan Hospital Petrajaya bagi meninjau kemajuan projek berkenaan yang sebelum ini terbengkalai dan disenaraikan antara projek sakit. Beliau bakal melancarkan keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK malam ini. Lawatan terbabit juga di sebalik desas-desus pembubaran DUN Sarawak. Ya, dulu ni macam saya ingat ini juga lama. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Konsep keluarga Malaysia yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri malam ini bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Ia sebagai satu konsep bagi memelihara agama, melindungi keselamatan, menjaga maruah dan memastikan nasib setiap ahlinya terbela. Aktiviti merentas negeri dibimbangi menjadi punca utama lonjakan kes harian baru COVID-19 dalam negara dalam tempoh terdekat. Kementerian Kesihatan KKM mengunjurkan purata kes sebanyak 7,576 untuk tempoh 5 hari akan datang. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan mencatat peningkatan kes sejak kerajaan menarik semula sekatan rentas negeri pada 11 Oktober lalu. Kes harian baru hari ini mencatatkan angka 5,828. Sejak hampir sebulan lepas, jumlah kes sembuh terus mengatasi angka kes harian baru, membantu menurunkan kes aktif COVID-19 dengan kebolehjangkitan dalam negara.
Data COVID Now semalam menunjukkan kes aktif dengan kebolehjangkitan menurun kepada 80,697. Berdepan musim tengkujuh hujung tahun ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sudah mengaktifkan hampir 6,000 pusat pemindahan sementara di seluruh negara. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Aminuddin Hasim menjelaskan agensi itu belajar daripada pengalaman tahun lalu yang menyaksikan bandar-bandar besar yang tidak pernah dinaiki air turut dilanda banjir. Beliau berkata banjir tahun lalu adalah banjir kedua terburuk selepas yang melanda pada tahun 2014. Justru semua SOP ditambah baik bagi berdepan sebarang kemungkinan, terutamanya SOP dalam amalan norma baru. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bulan lalu sudah melengkapkan modul yang diperlukan. Dulu kita mengharapkan kalau ada pergerakan NGO ataupun bantuan-bantuan daripada universiti dan sebagainya, kebanyakannya daripada segi bantuan makanan kering dan sebagainya. Kali ini kita minta mereka hulurkan juga dari segi perkhidmatan pembersihan. 5,731 pusat pemindahan sementara PPS disediakan di seluruh negara tahun ini yang boleh menempatkan sehingga 1.6 juta mangsa. Malah PPS khusus untuk pesakit COVID-19 juga disediakan di setiap daerah. Masih bersama Buletin Didik. Sambutan Maulidur Rasul terus diadakan mengikut tradisi masyarakat setempat. Di Johor, penduduk kampung Sri Gunung Pulai buat julung kalinya mengambil pendekatan berselawat dengan acara kompang bergerak menggunakan kenderaan bagi menzahirkan ingatan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Acara yang berlangsung malam semalam menyaksikan peserta menggunakan 2 kenderaan bagi untuk berkompang sambil mengalunkan selawat Nabi. Kenderaan mengelilingi kawasan kampung sebelum berhenti sebentar di hadapan setiap rumah penduduk. Acara dilakukan dengan kerjasama pihak Masjid Asy-Syakirin dan Kelab Kompang Kampung Sri Gunung Pulai serta pihak Koperasi Sri Sekawan. Dan sempena pada bulan ini, masih lagi dalam bulan Maulidur Rasul, sesuailah perarakan selawat dia adakan dalam program ini. Keadaan bertambah baik, COVID pun dah berkurangan, jadi kita berharapkanlah pada masa-masa akan datang semakin kurang kerana wabak COVID. Jadi kegiatan kita, aktiviti kita akan bergerak lancar seperti biasalah, tambah baik. Johor masuk fasa 3 ini, alhamdulillah. Dapatlah kita bersama-sama, dapat bersuara muka. Kita memanfaatkan sempena sambutan Maulidur Rasul tahun ini, kita berselawat, berkompang sekeliling kampung. Kena pula dengan sambutan Maulidur Rasul, jadi kita bercadanglah untuk minta jasa baik koperasi untuk kita gunakan bagi untuk kita berselawat sambil diiringi dengan paluan kompang. Program disambut secara sederhana bagi memastikan pematuhan SOP mendapat kerjasama penduduk. Malah setiap penduduk bersedia di hadapan rumah masing-masing untuk sama-sama mengalunkan selawat. Bergantung kepada buah zaitun untuk memanaskan rumah, penduduk tempatan di Idlib, Syria bertungkus lumus menghasilkan bahan api diperbuat daripada buah zaitun sebagai persiapan untuk musim sejuk nanti. Mereka menghasilkan birin iaitu hampas daripada biji buah zaitun yang sudah dihancurkan. البيرين عم نشتغلوا بماكينة خاصة له نستعمله أول شيء بالماكينة نكبسه كبس ننشره بالشمس لمدة 15 يوم. بعد ما يجف على الأخير
بناخذه باكياس بنعبيه وبنعرضه للمواطنين او للتجار حسب اللي بيجي بيشتري. Usaha mesra alam ini adalah alternatif kepada diesel yang terlalu mahal untuk mereka. Birin digunakan sebagai punca haba memanaskan rumah mereka ketika musim sejuk dan difahamkan sebuah keluarga kecil di Syria boleh membeli kira-kira 1,000 kilogram birin dengan harga sekitar $200 Amerika berbanding $500 harga diesel. Dalam perkembangan lain di Idlib, penduduk tempatan turut meraihkan Festival Buah Delima yang disambut sejak 4 tahun lalu. Di perkampungan Darkush, terdapat pelbagai seni kraftangan dan hidangan yang dijual diperbuat daripada buah delima. Diadakan di sepanjang Sungai Orontes, cuaca baik menambah seri dan keceriaan penduduk. Penganjur berkata meskipun berdepan banyak cabaran khususnya pandemik, mereka berjaya menganjurkan festival itu tahun ini. Ia diadakan untuk merancakkan perniagaan buah delima sekaligus membantu meningkatkan pendapatan peladang dan peniaga tempatan. Lebih menarik, penduduk dari wilayah jiran turut datang ke Darkush untuk meraihkan festival buah delima ini. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Denmark. Pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia tersingkir di suku akhir selepas tewas di tangan jago tuan rumah Victor Axelsen. Pertarungan sengit di Ons Sports Park menyaksikan set pertama. Zijia terpaksa akur tewas 19-21 kepada pemenang pingat emas Olimpik Tokyo 2020 ini. Zijia yang juga pilihan ketujuh sekali lagi memberi tentangan sengit. Namun tuah lebih memihak pemain nombor 2 dunia ini meraih mata berharga 21-19. Kemenangan straight set dicatatkan Axelsen dalam tempoh 39 minit sekaligus menutup harapan Zijia untuk mara ke pusingan 4 terbaik. Kejayaan Axelsen ke atas Zijia nyata menebus kekecewaan tumbang di peringkat akhir kejohanan All England pada Mac lalu. Berikutan kekalahan Zijia itu, beregu lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani Go Survey kini jadi wakil tunggal Malaysia yang akan meneruskan cabaran di terbuka Denmark. Kejayaan itu hadir selepas pasangan rangking ke-26 dunia ini menyumbangkan pilihan keempat kejohanan dari Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto 21-18, 21-17 dalam aksi suku akhir selama 34 minit. Pasangan negara bakal berdepan beregu tuan rumah Kim Astrup Anders Kjærup Rasmussen bagi merebut tiket ke peringkat akhir. Beralih tumpuan ke saingan bola sepak Bundesliga, Mainz kembali mencatat kemenangan dengan menewaskan Augsburg 4-1 di laman sendiri. Pencapaian itu membolehkan skuad bimbingan Bo Svensson naik ke tangga ke-6 Liga. Selepas tewas dalam 3 perlawanan berturut-turut, Mainz kembali ke Miwa Arena dengan semangat berbeza. Tuan rumah tidak menunggu lama untuk membuka tirai jaringan menerusi penyerang Karim Onisiwo minit ke-10. 5 minit berselang, Stefan Bell menggandakan gol selepas memanfaatkan hantaran Jonathan Burkhardt. Burkhardt kemudian mencetak nama selaku penjaring ketiga Mainz pada minit ke-26. Bersambung babak kedua, Augsburg merapatkan jurang melalui pemain gantian Andi Zakiri. Namun keceriaan itu hanya sementara sebelum Mainz melebarkan kedudukan sekali lagi menemui penyudah Burkhardt. 4-1 kekal dipertahankan Mainz sehingga whistle penamat untuk memastikan pungutan 3 mata penuh. Di sebalik segala kontroversi, Qatar merasmikan stadium kelima yang bakal jadi salah satu venue Piala Dunia 2022. Stadium Al Thumama membuka tirainya dengan menganjurkan perlawanan akhir bola sepak tempatan Piala Emir yang dihadiri ribuan penonton lengkap vaksinasi. Terletak 12 km dari Doha, Al Thumama memiliki kapasiti 40,000 penonton. Reka bentuknya diinspirasikan oleh Gafia atau Kopiah. Ia bakal menjadi tuan rumah kesemua perlawanan Piala Dunia 2022 sehingga peringkat suku akhir. Majlis pelancarannya dihadiri Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani dan Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino. Al Thumama adalah satu daripada 8 stadium yang dibina untuk menganjurkan Piala Dunia nanti. Ia turut dikelilingi taman seluas 540,000 meter persegi.
Baiklah, pemandangan dari udara tapak warisan dunia UNESCO di Perancis mengakhiri buletin didik. Menariknya, pengunjung turut berpeluang menaiki belon udara panas mesra alam sekitar. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.